Lokasi kali ini terletak di ibu negeri Selangor, iaitu Bandaraya Shah Alam yang mempunyai infrastruktur lengkap serta mampu menampung jumlah penduduk dan pelajar yang tinggi. Bandaraya Shah Alam bukanlah nama asing bagi warga Lembah Kelang, namun di sebalik kepesatan pembangunannya masih terselit kawasan tinggal dan ia dikatakan terbiar begitu saja. Di sini, Detik 12 Malam akan merungkai misteri kuarters tinggal. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Lama dah datang. Okey, terima kasihlah kerana dapat bersama dengan Detik semalam. Boleh kongsikan sedikit latar belakang Din? Latar belakang saya dalam bidang explorer ni, paranormal ni. Saya bermula pada tahun 2015. Pada waktu tu belum ada lagi lah, orang kata apa, gadget-gadget ni tak ada lagi lah. Jadi pada waktu tu cuma ikut kawan-kawan je. 2015, lepas tu on off, belajar, waktu tu semua belajar lah. Sehingga tahun 2018 baru saya aktif. Kalau aktif tu bagaimana Din siarkan penyiasatan ataupun? Saya berpandukan pada kawan saya lah, untuk direkodkan dan dimasukkan ke dalam YouTube lah. Dan kawasan-kawasan yang Din cari, kawasan macam mana? Siapa beritahu? Macam mana information tu daripada sahabat-sahabat jugalah. Kalau Din masuk seorang ke ataupun ada tim masuk? Kadang-kadang kalau saya masuk tu bersama dengan tim. Lepas tu ada masa tu saya seorang-seorang. Bagaimana cara yang Din boleh kenal pasti kawasan tersebut mempunyai perkara misteri ataupun mistik? Kalau macam saya akan mencuba dulu berjalan dan merasailah kawasan tu. Boleh nampak ke? Macam dia sendiri hijab mata terbuka ke? Saya ada masa hijab saya terbuka, memang nampak, tapi dia tak terlalu, orang kata tak terlalu jelas lah. Okey, kawasan yang Din nak tunjuk ni, adakah kawasan ni pernah Din buat eksplorasi dan jelajah? Ya, benar. Saya jelajah kawasan ni, saya terokai dan saya jumpalah makhluk-makhluk berkenaan yang dikatakan misteri lah. Dah berapa kali Din masuk tempat ni? 2 kali. 2 kali? 2 kali. Jadi saya boleh tunjukkan tempat tu lah. Boleh. Kalau ikutkan kawasan ni, kawasan apa, penempatan apa sebenarnya sebelum dia ni? Kalau nak ikutkan apa yang saya tahu daripada sahabat saya, dia kata tempat ni quarters. Yang saya dapat datang sini, saya tengok, yelah betul lah quarters lah, sebab daripada reka bentuk dia tu kan. Dia satu gitu lah. Tahu tak macam mana quarters ni, ataupun apa nama quarters ni? Nama tu saya tak tahu quarters apa, pasal waktu saya pergi dekat bahagian JKR sendiri pun, ingin mengetahui tempat ni, diorang pun tak ada detail. Mengatakan tempat ni tak ada siapa-siapa punya lah. Itu yang dapat saya tahulah. Anggaran berapa lama dah ditinggalkan? Anggaran kalau nak dikatakan, kalau kita tengok balik lah dalam keadaan dia macam tu, mungkin makan tahun jugalah. Kalau tengok memanglah dia punya alang kuda-kuda semua kan. Semua dah kolaps lah, banyak yang dah runtuh kan. Jadi bagaimana pemerhatian Din sendiri tentang kawasan ni? Adakah ianya memang daripada dulu ditinggalkan ataupun secara tiba-tiba ditinggalkan, ataupun tahu sejarah kenapa yang ditinggalkan? Bagi pendapat saya lah, apa yang saya tahulah, tempat ni mungkin ditinggalkan kerana makhluk gaib ni ada yang mengganggu keadaan dorang yang duduk di dalam quarters ni. Jadi dorang ambil langkah untuk pindah ke tempat lain. Sebab tu bila kita tengok, dia dah kata apa, keadaan quarters tu dah roboh. Maknanya dekat situ dah kira dah lama lah diorang keluar daripada quarters ni lah, yang saya tengok lah. Din, kawan-kawan explorer yang lain tak ada kongsikan ke sejarah kawasan ni? Ada, diorang ada juga menceritakan tentang kawasan ni, yang di mana waktu saya datang di sini, diorang mengatakan ada di bahagian belakang quarters ni, ada perempuan bunuh diri, dia mengandung. Itu omong-omong kosong ke? Saja nak menakutkan orang ke? Saya pun pendapat awak macam mana?
Kalau bagi saya tak pasti sama benda tu sahih ataupun tidak, sebab saya pun dapat daripada pengesahan daripada sahabat-sahabat paranormal saya lah. Geng paranormal ni, adakah mereka betul-betul buat kajian ataupun sekadar okey kita redah, kita tengok macam ni, oh ni tempat ni menyeramkan. Macam Din pula, adakah dengan keadaan macam tu membuatkan oh ini kita kena cari? Betul. Bagi saya macam itulah, yang macam mana Tuan cakap dengan saya macam itulah. Maknanya apabila saya dapat information tu daripada sahabat paranormal saya cuba merungkai keadaan tu ada sama benda tu nyata ataupun sekadar cerita sahaja. Okey, ada berapa banyak quarters kat dalam ni? Quarters kat dalam ni ada 4 quarters. Quarter pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ada lagi yang selebihnya lah, belah bawah lah. Jom saya tunjukkan. Oh boleh? Okey, jom. Tiba-tiba ada satu lembaga hitam tau. Dia menyerupai seakan-akan burung lah. Saya toleh balik. Saya shoot lampu tu dekat atas. Nampak makhluk tu. Dia terbang. Oh, kayu-kayu ni pun. Tapi ada yang elok lagi. Yelah, masih ada lagi. Okey, Din, cuba ceritakan sedikit. Apakah pengalaman Din yang Din rasa cukup keraslah berada di lokasi ni? Okey. Pada ketika tu saya datang di tapak ni, duduk bersama dengan sahabat-sahabat paranormal lah ketika tu. Pada permulaannya dengar teriakan anjing. Jadi waktu tu saya dah mula rasa macam alamak, rasa macam tak sedap lah kan. Jadi saya dengar suara dia tu macam ada benda macam ada tak kena ni kan, saya kat itu. Jadi saya pun cuba turun ke bawah untuk melihat keadaan yang sebenar lah. Pada mulanya saya nampak ada cahaya, dia berwarna oranye ni, kecil dekat pagar inilah tangki air tu. Dia nampak berkelip. Jadi waktu tu saya cakap dengan kawan-kawan saya ni, ada cahaya, saya cakap. Cahaya tu berkelip-kelip. Sebab pengalaman saya pada waktu belajar tahun lepas, benda tu yang sahabat saya pernah kata itu adalah jin. Daripada cahaya oranye tu jin jin. Selepas tu apa yang berlaku? Okey, selepas tu jom kita cerita kat sana. Okey, saya sambung pada cerita tadilah. Jadi apabila saya turun tu dengan keadaan yang saya nak tahu apakah sebenarnya. Jadi apabila saya turun ke bawah, saya suluh lampu ke atas pokok. Apa benda ni? Sebab saya rasa tak sedap kan waktu tu. Sampai dekat satu pokok tu, tiba-tiba saya toleh ni pokok. Jadi bila saya toleh saja sebelah tangki air kan, saya toleh balik, saya shoot lampu tu dekat atas. Nampak makhluk tu dia terbang. Dia terbang dalam keadaan bentuk seperti seakan bendera macam tu. Jadi selepas daripada tu saya lihat dan saya ambil masa sikit lah untuk relax lah keadaan tu. Jadi saya tengok-tengok kiri kanan pada waktu tu, suluh kiri kanan. Lepas tu selepas daripada tu saya pun mula patah balik lah waktu tu. Yang dekat sini pula, selepas saya melihat kelibat tu terbang kan, jadi saya patah balik, naik ke atas dan terus pergi ke quarters yang pertama tadi. Tiba-tiba ada satu lembaga hitam tau. Satu lembaga hitam ni dia menyerupai seakan-akan burung lah. Daripada atas tu terbang terus di bahagian sisi tepi rumah tu. Jadi pada waktu tu saya pun kata, apa ni nampak macam burung kan. Dia terbang ke situ, macam ke bawah gitu kan. Jadi saya pun bila bercakap dengan sahabat-sahabat saya kat situ waktu tu, diorang pun tergemam kan. Diorang terberhenti sekejap. Lalu keadaan kat situ jadi sunyi lah sekejap. Jadi pada pendapat Din lah kan, dalam panggilan masyarakat Melayu, itu makhluk apa? Selalu dia dalam keadaan macam tu, berbentuk warna hitam ni, dia jin lah selalunya. Jadi cerita dia macam tu lah. So, yang keduanya, saya nampak cahaya tu, dia berada di depan pintu quarters. Cahaya? Cahaya tu. Cahaya yang sama awal tadi ke? Cahaya yang lebih kurang samalah macam tu. Jadi bila dia berspark tu, dia keadaan dia kecil je. Dia kecil, dia spark kecil tu,
Lama saya makin dekat, tengok lama-lama dia makin hilang. Tak ada dengar bunyi-bunyi apa-apa ke? Tak ada, selepas tu tak ada. Ada bau apa-apa ke kat situ? Tak ada. Macam bila Din nampak makhluk-makhluk halus ni, lebih kalau macam jin dekat kawasan ni kan, pada Din punya amalan, apakah yang Din akan baca? Mungkin pendinding lah kan? Kalau kata pendinding adalah jin. Kalau macam saya ni, saya lebihkan surah Al-Fatihah lah untuk pendinding saya lah. Surah Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Dua surah tu untuk pendinding saya lah. Lepas tu saya akan minta pada Allah lah. Saya minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, lindungilah aku daripada segala makhluk-makhluk yang aku tidak ketahui ataupun makhluk-makhluk gaib ini dan binatang-binatang berbisa. Jadi kesimpulan bagi kawasan ini, apa yang Din boleh beritahu kepada mereka yang sering melihat ataupun menonton eksplorasi Din? Adakah kawasan ini memang dipenuhi dengan jin? Bagi saya untuk semua fans lah ataupun yang melihatlah video saya boleh katakan tempat ini majoritinya memang keras lah. Memang ada penampakan jin tu, memang ada. Cuma pada setiap individu saja yang dipilih. Bila sebenarnya kita pun tak nak juga nampak benda ni kan. Tapi yalah, Allah dah memilih kita untuk melihat makhluk ni. Jadi keistimewaan yang Allah bagi pada kita tu, kita dapat melihat makhluk tu. Okay, Din. Terima kasih di atas perkongsian tu. Sama-sama tuan. Ya. Meluangkan masa dan memberi maklumat dan juga berkongsi pengalaman berada di dalam quarters ni. Ya, terima kasih tuan. Ya, terima kasih Din. Sama-sama. Jom tunjuk kat saya dekat yang bawah sana. Di jalan ni ada lagi quarters ni dekat sebelah sana, dia deretan lah. Lisa dengan suara. Hei! Dengar. Okey, besok kali ni kita ada tetamu, ya. Kita ada guest untuk di lokasi kuartus tinggal dan seorang perempuan. Kita ada Lisa. Boleh Lisa perkenalkan diri Lisa? Hai, Assalamualaikum. Saya Lisa, berasal dari Johor. Saya berumur 28 tahun dan saya adalah salah seorang peserta Fit for Action. Sebelum Fit for Action, saya ada membuat aktiviti paranormal bersama tim saya, iaitu ET Paranormal. Okey, kira kategori berani jugalah ni. Alhamdulillah lah ada keberanian. Okey, untuk pengetahuan Lisa, ya, dalam Tidur Semalam tak pernah ada perempuan ikut explore siasatan. Macam Lisa sendiri, apakah persediaan Lisa untuk siasatan malam ni? Persiapan Lisa macam biasalah Lisa buat. Lisa akan baca ayat-ayat yang Lisa tahu. Macam 3 kul, ayat kursi, ayat surah 9 ayat Yasin. So itu saja Lisa punya apa yang Lisa buat malam ni. Okey, kalau Lisa dah bersedia, saya akan tetapkan Lisa menyiasat untuk kuartus 1, 2 dan juga 3. Ya. Dan saya akan tunggu di 3 dan juga kuartus yang keempat. Jadi kita tak menyiasat bersama. Kita akan menyiasat serentak tetapi lokasi yang berlainan. Okey, adakah Lisa sudah bersedia? Ya, saya bersedia. Okey, kita siapkan barang-barang. Jom kita pergi sana. Okey. All the best, Lisa. Lisa akan buat siasatan dekat 3 buah kuartus, iaitu kuartus yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Dan saya akan menuju ke kuartus yang ke-3 sekarang dan kemudian yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, ini adalah keadaan kuartus. Keadaan rumah di belakang memang bersemak. Okay, so sekarang saya nak keluar dari rumah. Dengan kayu jenis sama, kita boleh tahu kuartus ni berapa usia dia ataupun binaannya macam mana. Tengok Keadaan di luar rumah nombor 2 dipenuhi dengan pokok-pokok. Okey, so sekarang Lisa nak explore rumah. Lisa ada dengar suara? Lisa dengar suara? Lisa dengar suara? Lisa
Lisa dengar suara. Lisa dengar apa, Lisa? Lisa dengar suara perempuan nangis. Ha? Lisa dengar suara perempuan nangis. Kat mana, Lisa? Dekat hutan ni. Kat pokok ni. Pokok ni. Suara macam mana, Lisa? Okey. Okey. Betul. Dia jerit macam tu. Dia nangis macam tu. Serius. Lisa dengar. Okey, relax. Tenang dulu. Relax dulu. Hello. Kawasan mana, Lisa? Sini, pokok. Lisa dengar dekat pokok. Okey. Relax. Nanti lo tenang. Ada nampak apa-apa ke? Masa Lisa kamera menghadap ke hutan belakang, Lisa rasa bahang dulu. Okey. Dia macam ni. Slow. Okey. Daripada kawasan mana? Sini, pokok ni. Pokok ni Dia dekat pokok. Okey, kita minta kalau Lisa okey lagi Okey. Saya akan menyesal kat bawah. Boleh Lisa stay kat sini dulu? Boleh. Okey. Kalau ada apa-apa lagi, just Roger je. Boleh. Okey? Boleh. Daripada pemerhatian Lisa dia dah mendengar suara seakan menangis. Okey. Jadi saya tak pasti. Saya kebetulan lalu dekat depan tu dan dia berlari keluar. Jadi kita biarkan Lisa rasai dulu pengalaman. Saya akan masuk ke lokasi yang seterusnya. Okey, sekarang saya berada di quarters yang di bawah. Assalamualaikum. Saya tak pasti bagaimana, tetapi bila berada dekat sini tiba-tiba ada bulu roma meremang, seakan-akan ada tenaga dekat sini. Saya cuba siasat dulu. Okey, sekarang Lisa dah masuk rumah nombor 3 Jadi ini ada satu rumah yang saya tak pasti ada tali satu kat sini. Kalau anda katalah, dikatakan ini adalah tempat bagi kes pembunuhan gantung diri. Kes pembunuhan, kes membunuh diri ya. Okey, so far saya dekat quarters bawah ni tak ada rasa apa-apa yang besar kecuali satu kejadian bulu roma meremang, dan selepas daripada itu tak ada apa-apa. Dicadangkan kalau saya boleh stay dekat tempat yang mana Lisa dengar suara, mungkin kita boleh dapat sesuatu kat situ. Okey, Lisa. Okey, Lisa. Okey je, cuma bila dengar suara tu, lepas tu Lisa dengar tadi kat belakang rumah tu macam ni benda ketuk lah. Okey, rumah mana? Ni Quarters 2. 2. Okey, jom kita masuk. Kita rasa try dulu kat tengah ni. Okey, kita placing. Right. Oh, ni ada busut ke apa? Ada busut ni. Kita tak pasti apa yang kita dapat. Okay. Kita cuba je. Boleh! Dengar. Tak nampak apa? Aku dengar macam dekat juga. Dekat. Kita tengok sebelah sini. Apa tu? Apa? Dengar? Cakap apa? Dengar. Apa dia cakap? Apa tak dapat dengar jelas tadi? I tak tahu. Ha? Apa dia? I tak dengar jelas. Okey. Tapi 2 kali. 2 kali kan? Mi update Mi kenapa Mi? Okey, ni real. Ada suara. Saya tak dengar jelas apa suara tu, tapi dia seakan-akan tak pasti apa yang dia cakap lah. Okey, daripada siasatan kita malam ni, ada beberapa kejadian yang mungkin kita tak boleh nak huraikan. Betul. Okey, dia agak pelik dan juga misteri. Daripada kuartus pertama, kedua, ketiga dan juga kuartus keempat yang di bawah, mungkin satu kejadian yang agak menyeramkan berlaku mana Lisa mendengar Saya dengar. suara macam Dia tak mengilai tau. Dia mula-mula dia slow.
dah rasa dah daripada kaki sampai kepala Lisa jam zup. Sudah. Dan ketika kejadian berlaku, saya berada di luar, baru keluar daripada rumah ketiga. Saya tak dengar. Tetapi Lisa daripada dalam rumah dengar dan dia keluar berlari. Apa yang Lisa rasa daripada kuartus ketiga di bilik, salah satu bilik tu? Okey, Lisa masuk ke bilik kiri. Lisa dapat masuk sikit je. Sikit je dah rasa panas. Panas Panas bahang. Daripada siasatan saya ke kuartus-kuartus lain, tak ada kejadian yang sangat besar kecuali bulu roma meremang dekat kuartus 4 di antara 3 yang berderetan. Dan agak pelik apabila berlaku suara dengan bunyi kedengaran sesuatu tu ketika saya tak ada di situ. Okey, dan ketika saya kembali, kita cuba provoke kita cuba provoke dan sekali lagi kita dengar suara yang agak jauh, halus. Woi. Dengar. Okey, itu macam sebelah abang saya dengar. Saya ingat abang. Tapi bila abang hoi, saya macam bukan dia lah. Yes. Okey, Lisa sendiri dengar, Lisa sendiri lihat bagaimana keadaan tu. Dan saya berada di situ juga untuk mencabar sama ada dia berani keluar ataupun tidak, dan juga tunjukkan dirilah, kan, betul tak? Ataupun buatlah bunyi sesuatu. Dan dia ada sikitlah bunyi, cuma dia tak keluar seketul. Tak keluar macam perempuan tadi. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini bagi Lisa? Kuartus ni memang puaka. Memang berhantu. Tapi adakah memang dia hanya berani kacau perempuan sahaja ataupun lelaki? Boleh juga. Boleh? Okey, Lisa dah lalui sendiri. Detik 12 malam telah buat siasatan. Kuartus tinggal. Kita dah explore. Puaka. Check out.